Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Jom kita belajar sejarah bersama saya, Cikgu Syariza. Hai murid-murid, pada hari ini kita akan belajar sejarah bab 1, tingkatan 2, Kerajaan Alam Melayu. Subtopik 1.4, Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar yang sezaman. Okey, sebagai pengenalan, Kerajaan Alam Melayu muncul sezaman dengan kerajaan-kerajaan luar yang lain. Hal ini menunjukkan bahawa Kerajaan Alam Melayu membangun dan maju setanding dengan kerajaan tersebut. Mari kita lihat pada abad pertama apakah Kerajaan Alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman muncul. Baik, kita lihat Kerajaan Alam Melayu pada abad pertama adalah Kerajaan Funan. Manakala kerajaan luar yang sezaman dengannya adalah Empayar Rom, Empayar Parsi, Empayar Kushan dan Dinasti Han. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula kerajaan yang terdapat pada abad ke-9. Pada abad ini, kerajaan luar yang ada adalah Kerajaan Abbasiyah, Empayar Byzantine, Dinasti Tang dan Kerajaan Chola. Pada zaman ini juga, kerajaan Melayu yang wujud sezaman dengan kerajaan luar adalah Kerajaan Champa, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Angkor. Baiklah murid-murid, seterusnya pada abad ke-14, kerajaan alam Melayu yang ada adalah Kerajaan Champa, Kerajaan Angkor dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan luar yang sezaman dengannya pula ialah Empayar Mongol, Kerajaan Turki Uthmaniyah dan Kesultanan Delhi. Di sini jelaslah bahawa Kerajaan Alam Melayu merupakan kerajaan yang penting dan mempunyai tamadun yang tinggi setanding dengan kerajaan luar yang lain. Seterusnya murid-murid, marilah kita lihat hubungan Kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan sezaman melalui 3 aspek berikut. Pertama, hubungan perdagangan. Kedua, hubungan keagamaan. Dan ketiga, hubungan diplomatik. Hubungan pertama ialah hubungan perdagangan. Kerajaan Alam Melayu menjalankan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Kedudukan yang strategik di laluan perdagangan timur dan barat serta kekayaan hasil bumi mendorong pemerintah Kerajaan Alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Selain itu, sikap keterbukaan pemimpin pada zaman Alam Melayu menunjukkan hubungan perdagangan terjalin erat. Baiklah murid-murid, peta di sini menunjukkan hubungan Kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan sezaman melalui perdagangan. Kita boleh lihat pada petunjuk yang diberikan. Petunjuk yang berwarna biru menunjukkan pedagang luar ke Alam Melayu. Manakala petunjuk warna hijau menunjukkan bahawa pedagang Alam Melayu ke pelabuhan luar. Dan akhir sekali, kita dapat lihat petunjuk yang berwarna purple, barangan Alam Melayu dibawa keluar iaitu ke Rom. Hubungan seterusnya iaitu hubungan kedua adalah hubungan keagamaan. Hubungan kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan luar mendorong penyebaran agama Hindu, agama Buddha dan agama Islam. Penyebaran agama-agama ini telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosial budaya. Mari kita lihat satu persatu penyebaran keagamaan ini. Yang pertama, penyebaran agama Hindu. Terdapat beberapa cara penyebaran agama Hindu di Alam Melayu, iaitu melalui peranan pedagang,
tentera dan golongan Brahmin. Seterusnya, penyebaran agama Buddha. Peranan Asoka, pemerintah Empayar Maurya, menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Akhir sekali, penyebaran melalui agama Islam. Terdapat beberapa cara penyebaran agama Islam di alam Melayu, iaitu melalui peranan pedagang, pemerintah dan pendakwah. Penyebaran agama-agama ini ke alam Melayu menggambarkan sikap keterbukaan penduduk alam Melayu. Agama Hindu dan Buddha telah dianuti oleh sebahagian penduduk tempatan. Setelah kedatangan agama Islam, sebahagian besar penduduk di alam Melayu menganut agama ini. Akhir sekali, dapat dilihat melalui hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik merupakan hubungan politik antara dua kerajaan. Dalam hal ini, kerajaan alam Melayu telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan di China dan India bagi mengukuhkan kedudukannya dan membuka jalan kepada perkembangan perdagangan. Baiklah murid-murid, kita akan lihat hubungan diplomatik dengan kerajaan China. Antara kerajaan alam Melayu yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China ialah Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Sriwijaya, Kedah Tua, Kerajaan Angkor dan Kerajaan Majapahit. Pada abad ketiga, Kerajaan Funan menghantar utusan ke China dengan tujuan memohon bantuan ketenteraan untuk melawan Dai Viet. Pada abad yang sama juga, Kerajaan Champa menghantar utusannya ke negara China. Ia bertujuan untuk memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China iaitu Dai Viet. Seterusnya, Kerajaan Sriwijaya menghantar utusan pada abad ke-7 bertujuan mendapatkan pengiktirafan dan memperkukuhkan hubungan persahabatan dan perdagangan dengan Kerajaan China. Kedah Tua pula menghantar utusan pada abad ke-7 dengan tujuan memperkukuhkan hubungan perdagangan. Seterusnya, Kerajaan Angkor menghantar utusan pada abad ke-12 dengan tujuan untuk memperkukuhkan persahabatan dan perdagangan. Akhir sekali, Kerajaan Alam Melayu yang ingin menjalinkan hubungan dengan Kerajaan China ialah Kerajaan Majapahit. Mereka menghantar utusan pada abad ke-14 dengan tujuan menjalinkan hubungan persahabatan. Baiklah murid-murid, hubungan diplomatik bukan sahaja terjalin dengan Kerajaan China, tetapi dengan Kerajaan India. Pada abad ketiga, utusan dihantar oleh Kerajaan Funan untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Seterusnya, Kerajaan Sriwijaya menghantar utusan pada abad ke-9 yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan. Pada abad ke-12, Angkor juga menghantar utusannya ke Kerajaan India kerana untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Akhir sekali, Kerajaan Majapahit menghantar utusan pada abad ke-14 bertujuan untuk mengeratkan hubungan persahabatan dengan Kerajaan India. Hubungan diplomatik antara Kerajaan Alam Melayu dengan kerajaan luar menunjukkan usaha persahabatan yang cuba dijalin antara kerajaan tersebut. Jelas sekali menunjukkan kerajaan-kerajaan alam Melayu bersifat terbuka dan saling menghormati dalam menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Hubungan ini penting untuk membantu kemajuan kerajaan alam Melayu. Jelaslah bahawa pemerintah kerajaan alam Melayu bijak menggunakan hubungan kerajaannya dengan kerajaan luar. Baiklah murid-murid, dengan berakhirnya subtopik 1.4 ini, maka berakhirlah kita bab 1 iaitu Kerajaan Alam Melayu tingkatan 2. Jangan lupa ya, jawab soalan kebat yang cikgu sediakan ini. Bye, selamat maju jaya.